Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000 Sekai. Dan untuk episod kali ini kita akan tengok hasil daripada Asus Zenfone 8 Flip berdasarkan daripada data-data yang telah dikeluarkan oleh DxOMark. Alright guys, so bagi siapa yang tak tahu apakah itu DxOMark, DxOMark ni merupakan sebuah image lab di Paris yang mana mereka ni memang pakar lah untuk buat test berkaitan dengan image quality, audio, display dan juga bateri. So data-data yang diorang keluarkan ni memang agak terperinci dan juga tepat. So guys, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok. Alright guys, so kalau kita tengok dekat sini, Asus Zenfone 8 Flip camera, good detail in video and unusual design. So design dia memang unusual sikit lah, memang dia tak sama dengan design-design yang lain sebab kamera dia ni boleh flip. So nak pakai kamera untuk selfie pun boleh gunakan kamera yang sama, nak gunakan kamera untuk shoot, nak pakai kamera rear untuk shoot macam biasa pun boleh pakai kamera yang sama. So Asus Zenfone 8 Flip kamera ni memang nice gila lah, dia punya design dia memang pelik sikit lah, tapi kualiti untuk kamera kalau kita dah flip ke depan, confirm lah selfie kamera tu lawa kan. So jom kita tengok sikit kamera spek untuk smartphone ni. Dan sebelum tu, smartphone ni mendapat ranking yang ke-52 di dalam global ranking. Okay, jom kita tengok spek. Untuk primary camera, dia ada Sony 64 megapixel sensor dengan 26.6mm lens dan aperture f1.8. Untuk ultra wide, dia ada Sony 12 megapixel sensor dan juga 14.3mm lens dan aperture f2.2. Untuk tele, dia ada 8 megapixel sensor, 3 kali optical zoom dan 12 kali total zoom, digital zoom lah guys. Dan untuk video, dia boleh record 8K sehingga 30 frame per second dan 4K dia boleh record sehingga 60 frame per second. Alright guys, so jom kita tengok gambar yang pertama daripada DxOMark ni. So ini adalah gambar yang kita boleh kata ini sebagai base image lah. Alright guys, so kalau kita tengok dekat sini, gambar ni ditangkap waktu tengah hari. So cahaya memang daripada atas lah ni, kita boleh nampak yang shadow daripada jambatan ni memang ke bawah terus. So dari segi color, dari segi kontras, semua nampak memang cantik lah dekat gambar ni. White balance dia pun nice, dari segi dia punya dynamic range pun nampak nice. Okay, kalau kita zoom sikit dekat bahagian yang gelap ni, sebenarnya kita tak nampak pun kalau nak ada noise ke apakah. So overall agak nice lah untuk gambar yang macam ni. Alright guys, so dekat sini kita boleh nampak ada dua gambar. So yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan sebelah kiri ni di shoot yang pertama, kemudian ni adalah gambar yang kedua. So kalau kita tengok dekat sini, dia ada limited dynamic range dan juga HDR instability untuk setiap consecutive shot. So kalau kita shoot banyak-banyak kali, dia tak berapa nak stable sangat dia punya HDR dia tu. So jom kita tengok gambar ni. So seperti biasa, gambar ni di shoot dengan backlight. So memang agak ekstrim jugalah dia punya pencahayaan. So kalau kita zoom dekat bahagian muka ni, kita boleh nampak yang detail dekat bahagian muka ni cantik guys. Okay, dekat background kita boleh nampak ada noise dan dia punya bokeh pun nice. Okay, dia punya separation antara bokeh dengan antara background dengan rambut tu sangat-sangat nice guys. Okay, untuk yang seorang lagi ni pun, kalau kita tengok exposure dekat muka dia boleh katakan nice, kita masih lagi boleh charm muka dia, tak ada masalah. Detail-detail dekat muka pun tak ada masalah. Dan kalau kita boleh tengok yang dekat tiang ni, dekat bawah ni kita boleh nampak yang warna dia adalah warna yang lebih cerah berbanding warna yang dekat atas ni. Ini adalah kesan daripada gabungan gambar untuk HDR lah. Okey, jom kita tengok satu lagi gambar. So kalau kita tengok kedua-dua gambar ni serentak, kita boleh nampak yang ada perbezaan daripada image ni. So inilah yang dikatakan HDR instability, yang mana kalau kita boleh perasan dekat bahagian bawah ni gelap tau. Okey, kita switch satu lagi, ini cerah. So dia berbeza sikit lah. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian awal ni pun ada beza, dekat bahagian muka ni pun ada beza daripada segi exposure. So ada part-part di dalam gambar ni yang mana dia menggelapkan, ada part-part yang dia mencerahkan. So kalau kita tengok antara dua gambar ni, ada part yang dia gelapkan dan juga ada part yang dicerahkan. Macam kat sini lah. Okay, ada satu gambar dicerahkan, ada satu gambar digelapkan. So memang tak stable lah dia punya HDR. Alright, next kita tengok dari segi color pula. So untuk gambar ni, kalau kita tengok sama juga gambar macam lebih kurang tengah hari ni. So kalau kita tengok dekat sini, dia ada pleasant color tapi unnatural blue sky color rendering. So bagi DxOMark ni, color biru langit tu adalah biru langit yang tak natural. So kita tak tahulah sebab kita tak duduk di sini dan kita tak tengok sendiri warna langit tu warna apa. Tapi untuk DxOMark, ini adalah warna langit yang tak natural lah. Sama macam gambar yang pertama tadi, dia tulis tu unnatural blue sky kan. So kalau dekat sini mungkin ini adalah warna langit, tapi dekat sini kita boleh nampak yang dia ke arah kebiru-biruan kan. Dia ke arah magenta sikit dah. Dia ada add color magenta sikit dekat langit ni kalau perasan. Tapi overall untuk kawasan lain tak ada masalah, dan saya rasa warna langit ni bukanlah satu masalah pun, nampak macam natural je. Kalau kita tak berada di situ, kita tak tahu pun
warna langit pada waktu tu, adakah warna biru ni ataupun tak kan. Ok, next kita ke bahagian noise. So gambar ni memang di shoot low light betul. So setelah di crop, kita boleh nampak yang dekat sini dia ada well control noise. Tapi dari segi sharpness, dari segi detail dekat dalam image, kita boleh nampak lah yang dia tak berapa konsisten. So yang dekat sebelah kanan ni dia lebih sharp berbanding yang dekat sebelah kiri. Tapi dua-dua ni memang well control noise lah. Tak ada noise yang kita boleh perasan yang nampak macam banyak sangat dekat dalam kedua-dua gambar ni. So jom kita tengok. Memang gambar ni memang agak low light betul-betul. So kalau kita boleh zoom dekat bahagian tangan ni, kita boleh nampak yang detail dia agak kurang sikit. Ok, dekat sini kita boleh nampak noise. Kat sini pun kita boleh nampak noise. Okay, kat sini kita boleh nampak noise. Tapi kalau kita zoom dekat part yang cerah, memang kita tak nampak noise lah guys. Ok, noise ni biasanya hadir pada tempat yang gelap lah kan. Jarang sikit dia nak hadir dekat tempat yang cerah. Ada, tapi jarang lah. Ok, jom kita tengok yang satu lagi gambar. Ok, kalau tengok ni lebih sharp lah gambar ni, walaupun daripada phone yang sama. Ok, ni lebih sharp. Dan jom kita tengok noise yang ada tadi. Yes, noise tu masih lagi ada lah dekat bahagian seluar. Dekat bahagian buku kita boleh perasan yang adanya noise. Ok, ini memang biasanya hadirlah untuk gambar, atau noise ni memang biasanya hadirlah untuk situasi-situasi yang gelap. Alright, next kita ke bahagian bokeh. Untuk ini menggunakan bokeh mode. So jom kita tengok. Kalau kita tengok dekat sini dia ada depth estimation error dan juga ada noise. So jom kita tengok gambar penuh. Alright guys, so untuk gambar ni kita boleh nampak yang dia di shoot dalam keadaan yang extreme highlight juga, yang mana dekat bahagian belakang ni memang agak kuat lah dia punya lighting. Dan kita boleh nampak dekat sini ada noise. So boleh nampak lah tumpuk-tumpukan noise dekat dalam gambar ni. So kalau kita tengok dekat bahagian jari ni, yes, ada jari-jari yang terpotong. So semasa dia nak isolate antara subjek tu dengan background, dia dah pun tersilap estimate. So depth estimation dia tu agak ada kesalahan lah. So dia dah terpotong jari-jari. So dari segi rambut actually nampak kemas tau. Bukan senang untuk bokeh mode ni untuk nak isolate rambut yang nampak macam natural macam ni. Adalah sikit dekat sini yang kita boleh nampak yang dia nampak tak natural kan, dia tak blur kan. Tapi so far memang nampak nice tau. Okay, kalau kita tengok dari segi baju subjek pun tak ada masalah. Sebelah sini pun baju subjek tak ada masalah. So dari segi isolation subjek ni sebenarnya agak padu jugalah untuk Zenfone 8 ni. Alright, next jom kita tengok untuk gambar malam pula. So untuk gambar ni dia ada auto flash, dan setelah ditangkap dua gambar ni, kita boleh nampak yang acceptable target exposure in detail, tapi background dia underexposed. So kalau kita boleh perasan di dalam dua gambar ni juga, dia punya white balance tak sama. Okay, yang sebelah sini dia ke arah magenta sikit, dan yang ke sebelah sini skin tone dia ke arah hijau. So untuk dua gambar yang ditangkap pada masa yang lebih kurang dekat-dekat ni, white balance dia pun tak sama. So dia ada perbezaan sikit lah. Jom kita tengok satu gambar ni. Dari segi detail memang cantik guys. Ok, kita nampak ada noise sikit dekat bahagian t-shirt ni, tapi tak banyak sangat. Dia dari segi background memang out lah. Memang kita tak nampak background, agak gelap lah, agak underexposed dia punya background. Alright, next kita ke bahagian artifact. So dalam gambar ni kita boleh nampak yang kamera berada dalam keadaan bayang-bayang lah kan. So dekat dalam bangunan ni, so dekat bahagian luar ada juga satu bukaan yang mana kita boleh nampak langit dan juga cahaya yang agak kuat. Dan kalau kita tengok dekat sini, dia did a good job juga dari segi dynamic range. So sebab kita boleh nampak dekat bahagian ni dia preserve banyak juga detail, dia tak terus blown out. Langit dia pun biru, dia pun dia masih lagi preserve detail. Dia ada sedikit hue shift, tapi kalau dari jauh kita mungkin tak perasan sangat lah kot. Alright, next kita ke bahagian lens wide. So untuk lens wide ni ultra wide yang di shoot untuk indoor scene. So dua gambar diambil, dan kalau kita boleh tengok untuk dua-dua ni, dia visible noise, slightly loss of detail, dan juga white balance cut. Yang ni pun sama juga, dua-dua pun sama. Dan dari segi color, sekali lagi kalau kita boleh perasan, dua-dua ni ada color yang agak berbeza. Ini dia kehijauan dan ini dia ke arah magenta sikit. Alright, next gambar ni adalah untuk lens tele. So di shoot pada 90mm. Ini pun sama 90mm. So nak diukur lah dia punya lens tele ni macam mana. So setelah di zoom, kita boleh nampak yang dia detail dia masih lagi cantik dekat gambar ni. Dua-dua ni pun cantik, tapi satu ni less noise dan satu ada some noise. Tak pasti adakah dua-dua ni ada setting yang berbeza sebab dia tak tulis kat sini. Tapi yang kat sebelah sini kita boleh nampak yang dia punya white balance dia ke arah kehijauan, dan ini adalah white balance yang lebih natural lah.
So kita boleh perasan dekat bahagian daun-daun ni dia ke arah kebiruan sikit, tapi dekat bahagian tanah ni dia nampak natural, nampak warna tanah lah guys. Alright, next kita akan ke bahagian stabilization untuk video pula. So jom kita tengok video ni. So masa static nampak memang best gila. Okay, setelah dia bergerak, stabilization dia actually okay masa dia bergerak. Okay, masa dia pusing pun nampak okay, tak ada masalah. Okay, dari segi focusing pun rasanya tak ada masalah. Okay, dekat sini kita boleh nampak yang dia punya dynamic range dia pun taklah teruk sangat. Dia boleh masih lagi nampak detail dekat bahagian luar tu walaupun sky dia overexposed. Alright guys, so untuk Asus Zenfone 8 Flip ni nampak macam menarik juga dia punya kamera. Dari segi dynamic range dia pun acceptable. Daripada white balance dia memang dia ada berubah-ubah sikit setiap kali tangkap, tapi so far nampak macam tak ada masalah sangat. Dari segi detail dia pun okey. Dari segi noise taklah banyak sangat. Untuk part yang memang low light tu biasalah ada banyak noise kan, tapi untuk part yang cerah, part yang cukup lighting, kita tak nampak sangat ada noise yang agak teruk lah. So guys, bagi saya acceptable lah Asus Zenfone 8 ni dari segi kualiti untuk kamera dan juga kualiti untuk stabilization video dia tu. So guys, kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.